Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, insya-Allah pada pagi yang mulia ni kita akan sambung pada tabel nahwu al-fatih lah. Jadi pada hari ni Ustaz Agong dia tak dapat hadir untuk mengajar kita sebab ada urusan. Jadi insya-Allah saya akan menggantikanlah Ustaz Agong. Saya akan menjelaskan macam biasalah, saya akan menjelaskan. Kita akan shoot dekat buku, kita akan tengok. Lepas tu saya akan menjelaskan sebab apa ini ulangan. Jadi kalau nak pelajaran yang sempurna lagi, tengok playlist kita yang lama lah. Playlist yang pertama sekali kita belajar, yang saya bersama dengan Ustaz Agong. Boleh tengok playlist yang lama tu. Sebab hari ni kita hanya buat ulangan untuk minggu ni, macam saya cakap pada hari Isnin lah. Jadi insya-Allah sebelum kita mulakan majlis kita akan bacakan doa lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi semalam kita dah lepas bab maf'ul mutlak. Okey. Yang mana maf'ul mutlak semalam tu menerangkan pasal macam saya cakap, kalau maf'ul mutlak ni dia bukan macam maf'ul bih lah. Maf'ul bih tu dia jadi mangsa, tapi memang tak sesuai kalau maf'ul mutlak ni. Sebab maf'ul mutlak ni pun dia biasanya ambil daripada isim masdar, daripada fi'il asal dia lah. Dan ada juga yang jenis-jenis menjelaskan bilangan, menjelaskan cara dan menguatkan fi'il. Tiga-tiga ni ambil daripada isim masdar. Dan dan ada juga keadaan-keadaan yang dia digantikan sebagai, dia diganti kepada masdar. Jadi ini dipanggil sebagai pengganti masdar lah. Maknanya dia tak ada isim masdar, tapi maf'ul mutlak tu dia macam menggantikan isim masdar lah. Okey. Dan insya-Allah pada hari ni, pada pagi ni kita akan masuk bab baru, yang mana ini adalah bab zaraf. Bab ulangan yang baru. Okay, jadi insya-Allah kita akan tengok dekat buku bab zaraf pada muka surat 68. Baiklah, kita tengok ke buku. Okey. InsyaAllah kita akan buka pada muka surat yang ke-68. Yang mana ini bab zaraf. Sama juga isim-isim yang mansub juga. Tapi mansub dia macam, dia hanya function untuk maf'ul yang banyak ni. Ada maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul min ajli lah kan. Dia function dia sebab apa tahu? Function dia, kalau kita nak tahu dia punya function tu, disebabkan nak menambah lagi macam keterangan yang lebih jelas. Contoh, saya makan nasi. Makan tu dekat mana? Saya makan dekat dapur, ataupun saya makan dekat masjid. Jadi makan tu, cara makan tu macam mana? Laju ke, perlahan ke? Dia macam akan menerangkan lagi. Contoh macam saya makan dalam keadaan duduk secara cepat dan berada di dalam masjid. Dia macam tu. Dia hanya akan menambah keterangan supaya lagi jelas. Itulah function untuk maf'ul yang banyak ni, yang lebih-lebih ni. Okey. Jadi kita tengok untuk bab baru ni, ada bab zaraf. Yang mana bab zaraf ni dia hanya pendek je. Cuma yang perlu kita hafalkan tu, atau yang perlu mustahab untuk kita ingat tu adalah kalimat-kalimat khusus dia lah. Okey. Sebab zaraf ni dia ada macam-macam jenis juga. Jadi yang penting kita kena tengok pada segi makna dia lah. Okey. Jadi kita tengok takrif dia.
Jadi kita tengok takrif dia, yang mana jadi untuk mansub tu maknanya baris kasrah dan fathah. Memang betul, tapi ada keadaan-keadaan dia sahaja, ada keadaan-keadaan khusus. Contoh kalau kita pernah belajar nasab, tanda dia fathah alif, membuang nun, kasrah dan juga ya. Itu tanda nasab. Jadi kalau yang untuk kasrah ada tempat-tempat dia yang boleh kasrah. Contohnya macam jamak muannas salim. Bila jamak muannas salim jadi nasab, barulah tanda nasab dia dengan kasrah. Tapi kalau isim ghairul munsharif, tanda nasab dia bukan dengan kasrah, tapi dengan fathah pula. Dan kalau untuk isim tasniah, tak pakai kasrah ataupun tak pakai fathah, tapi pakai ya. Sama juga macam jamak muzakkar salim pakai ya. Jadi memang betul tanda-tanda nasab tu ada sebahagian tu baris fathah dan kasrah, tapi ada keadaan-keadaan khusus. Ada keadaan-keadaan khusus dia lah. Okey, jadi kita cuba cek kita cuba cek dekat zaraf ni. Jadi zaraf ni ada dua jenis. Ada zaraf zaman dengan zaraf makan. Jadi satu je zaraf ni, dia hanyalah nak menerangkan kita tentang keterangan tempat ataupun waktu. Tempat, tak tempat, waktu. Antara dua tu je. Okey. Jadi lagi satu, kalau kita nak terjemahkan zaraf ni, kita kena tambah terjemahan apa tau? Kita kena tambah terjemahan pada ataupun di, ataupun waktu. Contoh dia apa? Hazinat faridatu al-yawma. Hazinat tu fi'il madi kan? Ta tu jadi ta ta'nis. Faridatu tu fa'il. Jadi al-yawma takkanlah maf'ul bih. Kalau maf'ul bih pun tak sesuai. Contohnya apa? Hazinat telah sedih. Faridah telah sedih hari ini. Jadi memang tak sesuai. Sebab apa ni? Yang maknanya yang disedihkan tu al-yawm. Tak sesuai. Memang tak apa ni? Tak sesuai lah makna dia. Sebab apa? Kita kena tengok, sebab hazinat ni adalah fi'il, kita panggil fi'il lazim. Yang mana fi'il lazim ni fi'il yang tidak ada maf'ulun bih. Maknanya dia hanya perlukan fa'il. Ada jenis dua fi'il yang lazim dengan muta'addi. Jadi fi'il muta'addi ni fi'il yang perlu maf'ulun bih, perlukan mangsa. Tapi kalau fi'il lazim ni dia tak perlu. Jadi hazinat ni fi'il lazim. Jadi al-yawma jadi apa? Jadi maf'ul fi. Kalau kita dalam bahasa Arab kita panggil maf'ul fi. Kalau dekat sini kita panggil zaraf lah. Cuma kena cakap zaraf tu zaraf apa? Zaman ke makan? Bukan makan nasi. Makan ni dalam bahasa Arab mim kaf alif nun, makan. Makan ni maknanya tempat. Kalau zaman tu waktu lah. Macam kita pun macam dah tahu dah, sebab zaman dulu, waktu dahulu kan. Jadi kita tengok al-yauma tu dia jadi zaraf. Zaraf zaman. Lepas tu asumu yaumal khamisi. Asumu yaumal khamisi. Yauma mudhaf, al-khamisi mudhafun ilaih. Lepas tu yauma tu lah jadi zaraf. Okey. Jadi kebanyakannya zaraf ni dia adalah mudhaf. Dia akan jadi mudhaf. Dan setelah dia adalah mudhaf ilaih. Tak semua. Macam al-yauma dia tak jadi mudhaf. Al-yauma tu macam satu je. Apa beza al-yauma dengan yaum? Ada perbezaan walaupun dengan sedikit je beza dia dengan alif lam tanpa alif lam tu. Tapi beza dia amat besar jugalah. Kalau al-yaumu ni, al-yaum maknanya hari ni. Al-yaum ada alif lam. Tapi kalau yaum saja, dia maknanya apa ni? Orang panggil maknanya umum. Boleh jadi hari apa? Hari Khamis ke, hari Jumaat ke, besok ke, semalam ke. Kalau macam tu tengok asumu yaumal khamisi. Kalau macam tu saya berpuasa hari Khamis. Lepas tu kita tengok zaraf makan. Contoh apa kat situ? Qara'tu al-Qur'ana amamal baiti. Okey, qara'a fi'il madi tu dia punya fa'il. Al-Qur'ana tu jadi maf'ulun bih dia.
Amamal baiti maf'ul bih juga ke? Bukan. Amamal baiti tu dia jadi zaraf makan. Jadi kalau Al-Quran nak jadikan maf'ul bih tu mudahlah. Apa ni memang sesuai. Saya telah baca akan apa? Al-Quran. Al-Qur'ana. Sesuai Al-Quran tu yang dibaca. Dia yang dikenai pekerjaan. Tapi yang amamal baiti depan rumah tu tak pun. Okey. Lepas tu itu saja. Cuma nanti insya-Allah lepas asar ada pengajian antara santri, insya-Allah kita akan tengok senarai-senarai kalimat zaraf yang biasa digunakan insya-Allah dekat antara santri petang ni. Jadi kita tengok sebelah dia, muka surat sebelah dia. Dia ada table dekat atas tu. Table dia kata kat situ qara'tu al-Qur'ana amamal baiti. Okey, amama tu zaraf makan. Sebab apa kita panggil dia zaraf makan? Kerana menunjukkan makna tempat dan menyimpan makna fi. Jadi zaraf ni kalau kita terjemahkan dia ada macam di ataupun pada waktu. Jadi kita tapi sebenarnya kat bahasa Arab dia tak ada pun letak makna fi amamil baiti ke, tak ada. Tak ada Sebab apa dia kata makna tempat dan menyimpan makna fi. Maknanya ada makna fi, ada makna di dekat situ ataupun ada makna pada dalam tu tapi dia tak tunjuk. Macam dia kena takdirkan lah, kita kena zahirkan dia. Lepas tu dia nak bagi tahu zaraf makan dia baca nasab. Lepas tu al-baiti tu apa? Al-baiti tu jadi mudhafun ilaih. Baik, lepas tu kita tengok ada latihan kat bawah. Latihan-latihan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan boleh buat daripada 1 sampai 4. Lepas tu dia kata cari zaraf. Tu ada latihan-latihan lepas tu dekat bawah dia pula tu dia kata apa? Suruh apa? Cari zaraf makan dan zaman. Contohnya apa? Dekat nombor 1 tu kita tengok syaribatu kan. Syariba tu fi'il madi. Tu fa'il. Syarib tu dah ada fi'il fa'il. Minum syarib tu, saya telah meminum. Minum apa? Minum makan apa? Al-qahwata, kopi. Waktu bila? Lailan, waktu malam. Jadi kalau kod dia kita tulis huruf za lah. Za. Tapi kalau nak bahasa Jawa punya kami pakai ing dalam. Kalau maf'ul bih ing. Kalau yang zaraf ni pula, zaraf zaman makan ni pula kita panggil ing dalam. Kalau untuk kod dalam penulisan ataupun dalam bahasa Arab za, kita letak huruf za dekat atas dia. Baiklah, kita tengok pada muka surat yang ke 71. Ini bab baru, bab hal. Okey. Jadi hal ni apa Hal adalah kata ataupun kalimat yang menerangkan keadaan. Ataupun kalau untuk saya dia menerangkan keadaan pekerjaan tu dilakukan macam mana. Contohlah saya ambil contoh bahasa Melayu dulu. Saya sedang meminum air ataupun saya telah meminum air hal keadaan ataupun dalam keadaan berdiri. Jadi berdiri tu adalah hal. Okey. Lepas tu dia ada kata dekat situ hal ada yang berupa isim, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, zaraf ataupun jar majrur. Jadi ini pun macam apa ni, syibhul jumlah lah. Jadi kalau kita nampak je kalimat syibhul jumlah ni, kita akan tahu dia ada dua jenis, jumlah dengan syibhul jumlah. Jadi maknanya dia nak bagi tahu syibhul jumlah ada dua jenis, jumlah ada dua jenis. Kalau syibhul jumlah dengan zaraf ataupun jar majrur. Kalau untuk jumlah ada dua, jumlah ismiyah, fi'liyah. Okey. Kalau yang dia kata berupa isim tu maknanya macam mufrad lah, macam saya cakap satu kalimat tu sahaja. Tapi kalau untuk jumlah fi'liyah ni, jumlah ismiyah, jar majrur, zaraf ni, semua tu bukan satu kalimat lah.
Macam zaraf dia kena ada mudhaf ilaih dia, jar kena ada majrur, kena ada isim 2 kalimat dan jumlah fi'liyah pun dah ada berapa kalimat, jumlah ismiyah mubtada khabar ada 2 kalimat. Okey, lepas tu okey, kita tengok table kat bawah dia. Table dia ada mufrad, ada 3, dia ada tunjuk 3 mufrad, lepas tu jumlah, lepas tu syibhul jumlah. Okey, kita tengok contoh mufrad. Maknanya mufrad ni yang mufrad ni macam satu je lah, bukan jumlah. Jumlah ni maknanya ayat. Ayat tu yang jadi hal. Macam mana kita nak tengok contoh ayat tu? Kita tengok ni dulu. Kalau mufrad ni macam biasalah, standard punya, asal dia. Contohnya apa? Qara'tu al-Qur'ana khashi'an. Saya telah membaca Al-Quran khashi'an. Jadi khashi'an tu jadi hal, bukan maf'ul bih. Khashi'an dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan khusyuk. Baiklah, untuk soalan ni, apa beza isim zaraf dengan zaraf? Okey, jadi kalau kita pernah belajar, dia berbeza walaupun perkataan hampir sama. Macam isim zaraf ni, isim zaraf, isim makan, isim zaman, macam tu kan, kita belajar dekat tasrif. Jadi nahu dengan tasrif ni, dia ada macam sesuatu yang nampak sama tapi bukan. Tapi dalam dia punya keterangan pun macam hampir sama. Contohnya apa? Okey, kita tengok contoh. Contohnya macam katibun. Katibun tu sirah isim fa'il. Isim fa'il ni dia sirah isim fa'il. Tapi kalau fa'il dekat dalam nahu lain. Contohnya apa? Ja'a Zaidun, Zaidun jadi fa'il. Tapi keterangan dia sama. Pelaku, orang yang buat. Maknanya kalau katibun tu orang yang menulis. Tapi kalau contoh Ja'a Zaidun, Zaidun, Ja'a siapa yang datang? Zaidun, Zaid. Jadi Zaid tu sama je lah, dia lah orang yang datang. Kalau katibun orang yang menulis. Tapi kita kena bezakan. Kalau dekat nahu ni dia ada beza sikit. Macam sama juga isim maf'ul dan maf'ulun bih. Dua-dua kalau ikut terjemah jadi mangsa. Contohnya apa? Okey, syaribtu al-ma'a. Okey, saya telah minum air. Al-ma'a tu yang jadi mangsa sebab dia diminum. Jadi kalau sirah isim maf'ul jadi macam mana? Jadi masyrubun. Masyrubun pun makna dia diminum. Tapi dia ada perbezaan. Sama juga macam zaraf. Zaraf, isim zaraf, zaman dan makan. Dia lain. Sebab apa? Senang cerita, kalau untuk tasrif ni dia ada lafaz khusus dia. Tapi kalau dekat nahu ni dia menerangkan pasal hujung baris. Macam tu. Jadi ada beza lah. Beza, kalau beza dekat sini macam zaraf dengan isim zaraf tu lain lah. Kalau zaraf dalam nahu ni dia menunjukkan keterangan tempat. Sama juga takrif dia macam zaraf dekat tasrif. Cuma zaraf yang dekat nahu ni dia ada lafaz khusus. Dan kalau untuk tasrif tu pula dia ada kasih, orang panggil wazan dia. Wazan khusus tetapi bermaknakan, contohnya macam masyrabun. Isyrab la tasyrab masyrabun, tempat minum ataupun waktu minum. Tapi dia ada, orang panggil dia lafaz khusus. Lafaz khusus dia. Kalau dekat nahu ni pun dia sediakan lafaz khusus tapi dia punya kaedah dia lain sikit lah. Okey, jadi dia ada perbezaan sikit di situ. Okey, baik, kita tengok dulu dekat bab hal. Kita akan sambung. Kita tengok dekat qara'tu al-Qur'ana khashi'an. Khashi'an. Okey, semalam kita belajar maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq ni dia isim mansub kan, yang menerangkan fi'il, menguatkan fi'il, menjelaskan cara, menjelaskan bilangan. Semua tu ambil daripada isim mufrad, ambil daripada isim masdar, daripada fi'il. Tapi kalau untuk hal yang jenis mufrad ni, dia ambil ismul fa'il, sirah ismul fa'il daripada fi'il. Ataupun bukan daripada fi'il lah. Maknanya kebanyakan kalau untuk hal yang mufrad ni, dia punya bentuk tu macam bentuk sirah isim fa'il. Contohnya macam mana? Qara'tu al-Qur'ana khashi'an. Khashi'an tu kan sirah isim fa'il, fa'ilan. Jadi kalau kita kena tengok, kalau untuk maf'ul mutlaq ni sirah isim masdar, kalau untuk hal ni sirah ismul fa'il. Tapi yang bawah-bawah tu ada khashi'aini, khashi'ina, khashi'atun. Ada khashi'atun.
Jadi kebanyakannya dia ada sirah isim fa'il lah, dia guna. Itu kalau mufrad. Kalau kita tengok pada jumlah, okey, contoh jumlah apa? Zaidun ya'kulu wa huwa syab'anu. Zaid makan, hal keadaan dia lapar, dia kenyang. Hal keadaan dia kenyang. Zaidun mubtada, ya'kulu khabar. Lepas tu waw. Waw ni apa? Waw ni kita panggil waw haliyah. Biasanya kalau kita jumpa dekat kitab lah, waw untuk waw haliyah ni, dia macam kita sebelum waw haliyah ni dia ada satu jumlah, tapi satu jumlah tu memang dah lengkap. Maknanya tak perlu maf'ul, maknanya dah lengkap lah. Lepas tu tiba-tiba datang waw. Waw, lepas tu ada mubtada khabar. Kebiasaannya waw tu adalah waw haliyah lah. Zaid sedang makan, dalam keadaan dia itu kenyang. Lepas tu ini jumlah ismiah, mubtada khabar. Lepas tu kalau kita tengok bawah dia tu ada ja'at Maryamu tabki. Ini contoh yang keempat lah, bawah tu dekat table tu ja'at Maryamu tabki. Dekat jumlah punya table, lepas tu contoh yang keempat. Kita tengok ja'at, setelah datang, siapa datang? Maryamu, Maryam, tabki, hal keadaan dia sedang menangis. Tabki tu jumlah fi'liyah, ada fa'il dengan fa'il lah tu. Tabki fa'il dia hiya. Jadi dia jadi apa ni lah, dia jadi jumlah fi'liyah, jadi hal. Lepas tu kalau kita tengok syubuhul jumlah pula, nazara al-auladu ila tuyuri ala al-ghusni. Nazara, telah melihat. Siapa yang lihat? Al-auladu, anak-anak itu, ila tuyuri, ke burung-burung, ala al-ghusni, hal keadaan burung-burung tersebut tu dekat atas dahan. Lepas tu kita tengok contoh yang ketiga. Ni contoh zaraf. Taqaddam duna khaufin. Taqaddam, datanglah kamu, duna khaufin, tanpa ketakutan. Duna khaufin, hal keadaan kamu ni tak takut. Macam tu. Baik, kita tengok table kat bawah. Qara'tu al-Qur'ana khashi'an. Khashi'an tu hal. So apa hal? Kerana dia menjelaskan keadaan. Keadaan dia sama, dia menjelaskan keadaan fa'il tu dilakukan macam mana. Dia menjelaskan saya punya baca ni macam mana, keadaan saya macam mana. Macam tu. Okey, lepas tu hal dia kata dibaca nasab. Okey, lepas tu kalau tanda nasab untuk yang hal ni fathah. Sebab apa tanda nasab dia fathah? Sebab dia adalah isim yang jenis isim mufrad. Okey. Lepas tu kalau kita tengok bawah dia pula, qara'a at-talibani al-Qur'ana khashi'aini. Khashi'aini tu hal. Sebab apa? Dia menjelaskan keadaan. Okey, hal tu dia dibaca nasab. Tanda nasab dia dekat sini ya. Sebab apa tanda nasab dia ya? Kerana isim tasniah. Jadi penting kalau kita nak tahu tanda nasab dia ataupun tanda-tanda rafa' ke nasab ke jar ke, kita kena tengok itu isim apa. Isim mufrad ke, isim jamak taksir ke, jamak muzakkar salim ke, maksur ke, mankus ke, barulah kita boleh tahu yang dia adalah tanda nasab dia tu apa. Tanda nasab dia tu apa? Tanda i'rab dia lah. Baiklah, kita tengok pada muka surat yang ke-74. Baiklah. Pada muka surat 74. Okey, ini dia nak menerangkan apa pula? Ini adalah menerangkan tentang bab tamyiz. Okey, baiklah. Okey, kita tengok keterangan dia dulu. Tamyiz ni apa?
Ni adalah salah. Okey, dia ada tulis nombor 5 lepas tu tamyiz kan. Maknanya ini adalah nombor yang kelima daripada isim-isim yang mansub. Maknanya sebelum ni dah ada 4 lah yang kita dah pernah belajar. Ada 4 lah yang kita pernah belajar. Okey. Jadi isim-isim mansub ni macam biasalah. Kita tengok ada dalam 13 isim mansub. Jadi ini yang yang kelima lah maknanya. Jadi kita tengok takrif dulu. Jadi takrif dia apa? Tamyiz ni adalah isim mansub. Isim mansub yang menjelaskan. Dia jelaskan apa? Menjelaskan zat. Zat ni apa sebenarnya? Zat ni bilangan, timbangan, jarak, takaran dan sejenisnya. Maknanya macam nombor, contoh macam 5 kitab ataupun 1 kilometer, 1 kg. Semua ni macam ada jarak-jarak dia lah. Macam ada had dia. Ini dipanggil zat. Jadi kita perlu keterangan. Contohnya macam kita cakap, saya telah membeli 1 kg. Apa bendanya 1 kg tu? 1 kg beras, contoh. Lepas tu dan sejenisnya. Ataupun dia menjelaskan apa? Nisbah. Nisbah ni apa? Dia satu jumlah tapi yang belum jelas. Jadi dia lain sikit lah daripada daripada zat. Sebab zat ni dia macam ada bilangan dia, macam ada jarak, ada berat dia khusus. Contoh macam awan. Awan macam mana? Kita nak tu saya nampak ataupun saya mengambil awan ke tak sesuai. Jadi awan tu dia macam tak pakai benda-benda macam ni. Dia tak pakai jarak lah apa semua kan. Ataupun angin. Angin dia mana? Pakai lafaz-lafaz jarak, berat semua. Jadi itu dipanggil nisbah. Jadi zat ni semua yang ada, yang benda yang boleh ukur, boleh timbang, yang boleh berbilang-bilang, ya. Baik, kita tengok contoh tamyiz zat tu apa. Okey. Indi di sisi saya, indi ni dia zaraf dengan mudhafun ilaih, dia jadi khabar muqaddam. Salasuna ni mubtada muakhar. Indi di sisi saya, salasuna 30. Jadi kalau saya cakap di sisi saya 30 je, di sisi saya 30 je, orang tak sesuai pun. Memang tak sesuai. Jadi perlukan benda, satu kalimat lagi yang menjelaskan apa benda yang 30 tu. 30 kitab. Jadi untuk kod dekat sini kalau tamyiz, kalau bahasa Arab dia pakai ta dengan mim lah. Kalau tamyiz ta dengan mim. Lepas tu kalau dalam bahasa Jawa dia kalau dalam bahasa Jawa dia apanai. Apanai tu maknanya apanya. Kalau kod bahasa Arab dia pakai ha lah. Ha. Huruf ha. Kalau tamyiz ni tamim. Tapi kalau hal tu dalam bahasa Jawa dia hal, kita panggil hal. Kalau bahasa Melayu hal keadaan ataupun dalam keadaan. Okey. Kita tengok. Okey, indi salasuna kitaban. Kitaban tu jadi tamyiz sebab apa? Dia yang menerangkan zat. Salasuna 30. Ataupun kalau kita tengok bawah dia ada ishtara aliyun. Ishtara fi'il madi aliyun. Aliyun jadi fa'il. Lepas tu jaraman tu apa? Jaraman tu 1 gram. 1 gram apa? Apanya 1 gram tu? Zahaban, emas. Okey. Jadi zahaban tu jadi tamyiz lah. Sebab dia yang menerangkan. Satu jaraman tu maknanya 1 gram. Jadi 1 gram apa? 1 gram emas. Okey. Jadi itu untuk ini untuk tamyiz zat. Semua tu macam kita boleh ukur. Ataupun kita tengok bawah dia ada khuz mitraini hablan. Khuz ambil lah mitraini 2 meter. 2 meter apa? Hablan, tali. Maknanya dia suruh ambil tali yang seukuran 2 meter. Lepas tu itu kalau tamyiz untuk zat.
Kalau untuk nisbat, benda ni tak sesuai untuk kita ukur, macam memang tak kena lah kalau kita ukur lah, timbang. Contohnya apa? Contoh dekat situ apa ni? Taba Muhammadun qalban. Taba. Jadi kalau untuk tamyiz nisbat ni memang tak ada, memang tak sesuai kalau kita letak ukuran lah apa semua tu. Memang tak sesuai. Dia macam tak perlukan semua tu. Contohnya apa? Taba Muhammadun qalban kan. Jadi taba ni fi'il madi, Muhammadun jadi fa'il. Taba Muhammadun, telah baiklah Muhammad. Apa yang baiknya? Yang baik tu adalah hati dia, qalban. Telah baiklah Muhammad hati. Maknanya hati Muhammad tu lah. Okey. Lepas tu kita tengok bawah dia, hasanun aktsaru min Khalidin malan. Okey. Hasanun, dia adalah mubtada hasan. Ini isim makrifah ni, bukan isim nakirah. Walaupun ada tanwin, walaupun isim ni ada tanwin, tetapi dia nama orang. Jadi setiap isim alam memang boleh jadi mubtada. Hasanun, okey, mubtada. Aktsaru khabar. Min huruf jar, Khalidin tu isim majrur. Okey. Aktsaru, hasan tu lebih banyak daripada Khalid. Apa benda dia yang banyak tu? Yang lebih banyak daripada Khalid tu apa? Malan, harta. Okey. Ataupun kita tengok contoh last sekali dekat bawah tu, tamyiz nisbat tu. Taba al-makanu hawaan. Telah baiklah tempat tu. Tapi yang baik tu dekat tempat tu apa sebenarnya? Hawaan, angin. Udara dia segar. Okey, kita tengok salah satu contoh cara nak hurai. Jadi kalau kita perasan, kalau table-table yang macam tu semua dia ajarkan kita untuk cara kita huraikan. Nak huraikan macam mana kalau untuk tamyiz ni. Contoh dia apa? Indi salasuna kitaban. Indi tu di sisi saya salasuna kitaban 30. Apanya 30? Kitab. Okey, jadi kitaban tu jadi apa? Dia tamyiz. Sebab apa dia tamyiz? Sebab dia menjelaskan bilangan. Menjelaskan bilangan. Kitab tu menjelaskan bilangan. Bilangan apa? 30 tu lah. Lepas tu tamyiz dibaca nasab. Okey, tanda nasab untuk kitaban ni apa? Fathah. Sebab apa fathah? Sebab dia isim mufrad. Satu. Okey. Lepas tu dekat bawah tu ada latihan. Okey, dia ada latihan. Tamyiz tu apa, tamyizat tu apa, dan contoh. Dan tamyiz nisbat tu apa, berikan contoh. Lepas tu last sekali cari tamyiz dia. Jadi tamyiz tu kita bulatkan je lah. Okey, kalau kita tengok nombor 1, tabat fi'il madi, al-qaryatu jadi fa'il. Tabat setelah baiklah, al-qaryatu kampung. Hawaan, ni hawaan. Kalau hamzah dekat hujung, kalau nasab dan tanwin dia tak perlu letak alif. Kalau macam kita, macam kalimat-kalimat lain perlulah, macam kitaban kena ada alif lah. Hawaan tak perlu hamzah. Jadi hawaan tu jadi tamyiz. Telah baiklah kampung itu. Apa yang baik dekat kampung tu? Hawaan, angin, udara dia. Okey. Dan kita tengok pada muka surat yang ke-76. Ini kiranya pelajaran yang terakhir untuk level ketiga ni lah. Memang cepat lah untuk minggu ni. Kita ulang-ulang. Okey, baiklah. Jadi nombor yang ke-6 antara isim-isim yang mansub adalah mustasna. Tapi bukan mustasna semua ni isim mansub.
Mustasna ni tak semuanya isim mansub. Ada keadaan dia jadi jar, ada keadaan jadi rafa, cuma ada keadaan sebahagian keadaan ni boleh jadi mansub. Sebab itulah dia termasuk isim-isim yang mansub. Baiklah. Kita tengok takrif dia dulu. Mustasna ni apa Mustasna ni dia adalah isim yang jatuh ataupun yang berada setelah huruf istisna, ataupun digelar sebagai alat istisna. Okey. Lepas tu apa alat-alat istisna tersebut dekat bawah dia? Illa ghaira siwa khala ada hasya. Ni semua alat-alat istisna lah ni. InsyaAllah petang ni lepas lah kita cuba ulang balik lagu dia. Okey. Jadi kita tengok table dulu. Dia ada kata dekat situ kalam tam mujab. Kalam tam mujab, kita tengok contoh dia. La'iba at-tullabu illa taliban. Telah bermainlah at-tullabu. At-tullabu tu jadi inilah fa'il. At-tullabu illa ni adatul istisna, huruf istisna. Illa kecuali taliban, satu orang pelajar. Okey, itu untuk kalam tam mujab. Jadi kalau tak faham nanti dia akan huraikan, ada poin-poin memang banyak dekat bawah ni lah. Kita tengok contoh-contoh dulu. Kalam tam manfi, ma la'ibatul labu illa taliban, ataupun talibun. Boleh dua lah. Lepas tu kalau kalam nakis pula, ma najaha illa al-mujtahidu. Ma najaha illa al-mujtahidu. Okey. Baiklah, kita tengok dekat bawah tu. Dekat bawah tu keterangan yang bawah table sekali. Mustasna adalah isim yang jatuh setelah huruf istisna. Okey, itu yang pertama kita dah tahu. Lepas tu alat ataupun huruf istisna ni ada 6. Ini pun kita dah tahu dah. Illa ghaira siwa khala ada dan hasya. Lepas tu mustasna minhu ni apa? Mustasna minhu ni adalah kalimat yang mustasna dikecualikan darinya. Seperti lafaz tullabu pada kalimat maknanya kalimat apa? La'iba at-tullabu illa bakran. Maknanya at-tullabu tu jadi mustasna minhu. Jadi kalau untuk mustasna minhu ni, dia macam contohlah saya cakap telah datang satu jemaah kecuali Zaid. Jadi satu jemaah tu adalah mustasna minhu. Dia daripada ramai-ramai, lepas tu dia buang Zaid daripada satu jemaah tu. Jadi satu jemaah tu mustasna minhu. Sama dekat macam contoh ni, la'iba at-tullabu illa bakran. At-tullabu tu jadi fa'il. Dia pun digelar sebagai mustasna minhu lah, tapi kalau i'rab dia sebagai fa'il. Cuma kalau orang tanya, kalau ada mustasna mesti ada mustasna minhu. Kalau mustasna minhu dia tak tersorok lah. Kalau tersorok tak apalah. Jadi dekat sini mustasna minhu dia adalah at-tullabu. Setiap lepas huruf istisna memang kita panggil mustasna lah. Mustasna minhu maknanya yang dikecualikan daripadanya. Maknanya apa? Bakran ni mustasna. Mustasna ni maknanya yang dikecualikan. Mustasna minhu dia mana? Mustasna minhu yang dikecualikan daripada apa? Zaid ni. Bakran ni dia dikecualikan daripada apa? Daripada pelajar-pelajar. Dikecualikan daripadanya. Itulah mustasna minhu, itulah makna dia. Jadi at-tullabu tu jadi mustasna minhu. Lepas tu bawah dia ada, dia kata jika kalamnya tam. Makna tam ni apa? Tam ni maknanya orang panggil sempurna. Kalau bahasa Arab ni maknanya tamun, tamah, sempurna. Menyebutkan mustasna minhu. Tapi makna sempurna dekat sini apa? Dekat kurungan tu dia kata menyebutkan mustasna minhu. Dan mujab. Mujab ni apa pula? Positif. Positif ni maknanya apa? Maknanya tidak ada apa-apa huruf nafi. Tak ada lam ke, tak ada ma nafi ke, la ke. Itulah dia panggil kalam. Itu dia panggil positif. Maka macam mana dia punya tu penjelasan dia? Kalau ada ayat yang macam ni, mustasna dia dinasabkan. Mustasna tu i'rab dia kena nasab. Contohnya apa? Maridha al-qaumu illa Zaidan. Maknanya kalau kita nampak dalam satu jumlah tu ada menerangkan pasal istisna, ada huruf istisna menerangkan pasal mustasna semua. Kita tengok dalam satu ayat tu, ayat tu sempurna tak? Tam tak? Maknanya mustasna minhu dia ada tak? Macam dekat sini, maridha al-qaumu illa Zaidan.
Jadi al-qaumu tu mustasna minhu maknanya ada lah. Tapi kalau contoh maridah illa zaidan, illa zaidun ke, jadi tak sesuai sebab mustasna minhu dah tak ada. Tapi ni mustasna minhu dia ada, al-qaumu, telah sakitlah satu kaum illa zaidan, kecuali zaid. Dan kalau untuk positif pula maknanya macam, kalau lawan pada positif ni macam nafi lah. Maknanya apa kalau contoh yang nafi ni, ma maridah al-qaumu illa zaidan, tidaklah sakit satu kaum itu kecuali zaid. Tu lain pula. Jadi kalau kita tengok dalam satu ayat tu ada pasal huruf-huruf istisna apa semua ni, kita tengok kalau kalam dia tu ada mustasna minhu dan juga kalam dia tu adalah positif, maknanya mustasna dia tu, huruf isim yang selepas huruf istisna tu mesti kena nasab. Okey, kita tengok muka surat sebelah pula, muka surat 77. Muka surat 77 Okey, jadi maknanya kalau dikata kalam tam ni maknanya ada mustasna minhu lah, senang cerita. Kalau munjab ni positif. Okey, kalau kita tengok kat situ dikata kalau tam dia, kalau kalamnya tam dan manfi. Tam pertama ada mustasna minhu, tetapi dia manfi. Maknanya manfi ni apa? Manfi ni lawan kepada positif. Maknanya apa? Ada sesuatu yang negatif. Negatif ni maknanya macam tidak lah, tiada ataupun tidak, ataupun larangan, contohnya jangan. Okey, ataupun pertanyaan, ada tulis istifham ke, nanti kita akan belajar hal ke. Maka boleh dinasabkan dan juga boleh dijadikan badal dari mustasna minhunya. Contoh dia apa? Ini hanya sekadar i'rab lah. I'rab dia kalau badal kita panggil apa? Badal ni ikut kepada mubdal minhu. Jadi dia kata apa? Dia jadi badal daripada mustasna minhu. Maknanya mustasna minhu tu macam ibarat mubdal minhu lah. Baiklah, contohnya apa? Ma hadara at-talibuna illa faridan, ataupun faridun. Jadi dekat sini dia ada dua alasan. Contohnya apa? Okey, kalau kita nak letak baris nasab boleh. Okey, tapi kalau nasab tu maknanya baris fathah lah. Maknanya kalau alasan dia hanya sekadar dia menjadi mustasna, okey, itu alasan untuk tu fathah. Tapi kalau kita nak letak rafa', nak jadikan dia dhammah, kita kena cakap dia apa? Boleh juga dia jadi apa? Badal kepada mustasna minhu. Contoh dia apa? Okey, ma hadara at-talibuna. Talibuna tu nasab rafa'. Jadi faridun ni dia jadi badal kepada at-talibuna. Itu tapi dengan syarat, dengan kalam dia adalah kalam tam, ada mustasna minhu. Mustasna minhu disebutkan dan manfi. Kena ada larangan, pertanyaan ataupun negatif. Tengok ma hadara. Ma tu adalah salah satu huruf negatif lah tu. Ma maknanya tak ada. Lepas tu bawah dia pula, jika kalamnya nakis, makna nakis ni apa? Tidak menyebutkan mustasna minhu. Jadi kalau mujab lawan dia adalah manfi. Kalau tam ni pula lawan kepada matam ni apa? Kalau lawan tam ni pula apa ni lah? Naqis. Kalau tam sempurna, naqis ni maknanya kurang. Maknanya kurang ni apa? Tak lengkap sebab tak ada mustasna minhu dia. Kalau tam ni ada mustasna minhu. Jadi kita cuba tengok. Okey, maknanya dia kata apa kat sini? Kalau kalam dia naqis, okey, mustasna minhu tak ada, maka tergantung tuntutan amilnya. Contoh dia apa? Okey, pertama, kalau kalam dia tak ada mustasna minhu, maka dia tergantung tuntutan amil ni. Maknanya apa? Contoh macam apa lagi ayat tu perlukan? Contohnya apa? Okey, lam yajlis. Okey, tidak akan duduk, ataupun belum duduk. Siapa belum duduk? Tak ada fa'il dia. Fa'il dia tak ada. Tahu-tahu dah ada huruf istisna dah dekat situ. Jadi mustasna ni kita nak bagi baris apa? Kita bagi dia baris rafa'. Sebab apa rafa'? Sebab dia apa? Kalau dia kata apa yang jumlah tu perlukan. Okey, maknanya jumlah sebelum illa tu apa yang dia kurang? Lam yajlis. Kalau kita nak kata domir huwa ni kena rujuk. Jadi dekat dalam jumlah ni tak ada apa-apa pun yang merujuk sebelum dia. Tak boleh. Jadi kalau dekat sini
dia kena cari fa'il dia. Jadi bakrun tu jadi fa'il kepada lam yajlis. Sebab tu dah dikata tuntutan amilnya apa lagi jumlah tu perlukan. Contohnya apa lagi sebelah dia? Lam adrib illa as-sariqa. Saya tidak akan pukul kecuali pencuri. Tengok lam adrib dah ada fi'il fa'il. Dan untuk fi'il daraba yadribu ni dia adalah fi'il muta'addi. Fi'il yang boleh letak maf'ul. Yalah, takkanlah saya pukul mesti orang akan tanya kau pukul siapa kan. Jadi ini adalah fi'il muta'addi lah. Okey. Jadi dah ada fi'il, dah ada fa'il. Fi'il muta'addi dia perlukan maf'ul. Jadi maf'ul di mana? Tak ada dekat jumlah sebelum dia tu. Jadi ada illa dan selepas illa tu mustasna. Jadi mustasna tu kita kasih baris nasab supaya dia jadi maf'ulun bih. Sama lah juga macam ni. Ma ta'allamtu illa ma'a harisin. Ma ta'allamtu, ma ni huruf nafi, ta'allama fi'il madi, tu fa'il. Jadi ta'allama ni kadang-kadang kalau dekat sini dia kasih makna ni lah, zaraf lah. Zaraf ni ma'a. Ma'a ni zaraf maf'ul. Jadi senang cerita kalau dalam kalam dia, kalam ni maknanya dalam jumlah tu nakis, tak ada mustasna minhu, maka tergantung tuntutan amil dia. Tergantung tuntutan amil dia apa yang jumlah tu perlukan. Okey. Jadi itu untuk tadilah baiklah. Dan kemudian apa lagi poin yang dia kasih? Dia kasih apa? Dia kata mustasna yang jatuh setelah lafaz ghaira dan siwa. Ghaira siwa ni dibaca majrur. Maknanya setiap kali isim ni, kalau mustasna, kalau adatul istisna dia, huruf istisna dia adalah ghaira ataupun siwa, dia punya mustasna tu dia kena baca majrur. Dia kena baca majrur. Jadi majrur, kenapa dia jadi majrur? Sebab apa? Dia jadi mudhafun ilaih. Okey. Jadi kita dah tahu dah pasal mustasna ni. Mustasna kalau jatuh setelah ghairah dan siwa, dia jadi isim majrur, tu je. Senang je. Contoh dia apa? La uhibbu ghairah hindin. Tengok. Ghairah hindin, zahaba al-fallahuna ilal mazra'ati siwa na'imin. Semua jadi isim majrur, jadi mudhafun ilaih. Okey. Lepas tu lafaz, dia kata dekat situ bawah dia lafaz siwa dan juga ghairah ni seperti isim yang jatuh setelah illa. Maknanya i'rab dia. Jadi kalau mustasna yang jatuh setelah ghairah dengan siwa ni, kita dah tahu dah i'rab dia isim majrur. Tapi kalau untuk lafaz ghairah dengan siwa ni apa pula? Sebab ghairah ni dia ada baris. Boleh jadi ghairah, ghairu, ghairi. Tapi dia nak cakap apa kat situ? Lafaz ghairah dengan siwa ni seperti isim yang jatuh setelah illah. Maknanya macam mana? Okey, contohnya lah. Kita tengok. Nama al-atfalu ghairu munirin. Okey, ghairah dia jadi mansub. Okey, sebab apa dia jadi mansub ghairu munirin? Sebab apa? Okey, kita tengok. Pertama, kalam tu tam tak? Kalam tu sempurna tak? Ada mustasna minhu tak? Kalau dekat sini ada al-atfalu mustasna minhu. Lepas tu kalam tu mujab ke manfi? Negatif ke ataupun positif? Dekat sini positif lah. Tak ada larangan lah apa semua tu. Dia macam biasa je. Jadi lepas tu jadi kalau dah ada dua syarat ni, maknanya tak salah lah ghairah ni kena jadi mansub. Sebab apa? Kalau isim yang jatuh setelah illa ni, kalau dalam kalam dia adalah kalam tam, kalam yang ada mustasna minhu dan juga positif, maka mustasna dia tu kena nasab. Jadi kita letaklah i'rab ghairah ni jadi nasab. Dan isim setelah dia jadi mudhafun ilaih. Contohnya dekat sini pula, zahaba al-fallahuna ilal mazra'ati siwa na'imin. Ini panjang sikit lah. Siwa na'imin. Jadi siwa ni dia walaupun
i'rab dia berbeza tapi dia tetap tak berubah. Okey, dia tetap tidak berubah. Cuma kita nak pentingkan nak tekankan pasal ghairah je lah. Jadi maknanya senang cerita ghairah ni, okey tengok, kalau kalam dia kalam tam dan mujab, maka dia kena nasab ghairah. Tapi kalau kalam dia kalam tam dan manfi, maknanya kalam tam tu maknanya ada mustasna minhu. Kalau kita tengok dekat situ contoh dia mala'iba al-atfalu. Ghairah ataupun ghairu salihin. Dekat bawah tu lah. Ada contoh lagi satu tu, mala'iba, tidaklah bermain. Siapa yang bermain? Al-atfalu. Itu ada mustasna minhu. Ghairah ataupun ghairu, maknanya boleh pilih. Sebab apa? Dia adalah kalam tam dan juga kalam tam manfi. Okey, pertama kalam tam ada mustasna minhu, dan kalam dia manfi, ada huruf negatif kat situ, ada huruf ma. Jadi boleh pilih sama ada kita nak jadikan dia ghairah ke ghairu, sebab dia boleh pilih. Jadi kalau macam dia terangkan sebelum ni, kalau ghairah, kalau dia jadi nasab, dia akan jadi macam biasalah. Tapi kalau dia rafa', dia rafa' apa ni? Dia maknanya dia jadi badal kepada ghairu tu, dia jadi badal kepada mustasna minhu. Okey. Lepas tu yang last sekali, yang last sekali ni mustasna yang jatuh setelah khala, ada dan hasya. Okey. Jadi kalau untuk mustasna yang jatuh setelah khala, ada dengan hasya ni, dia apa pula? Dia kalau je lah, jika khala, ada, hasya didahului oleh ma, ada ma sebelum dia, maka wajib dinasabkan, kena nasab. Contoh dia apa? Ja'a al-musafiruna ma'ada farisan. Maknanya memang betul-betul sebelum sebelum khala, ada dan hasya ni ada huruf ma, betul-betul sebelum dia, maka mesti dinasabkan lah. Dia punya mustasna minhu dia, mustasna dia kena nasab. Okey, lepas tu kita tengok dekat sini pula. Okey, kita tengok contoh dulu lah. Kita tengok contoh-contoh dia dulu. Kita ada kasih contoh kan. Okey, kita tengok dulu. Ini contoh kalam tam mujab lah. Tengok. Kalam tam ada mustasna minhu dan tak ada negatif. Dia jadi nasab. Itu kalam tam mujab. Kalau kalam tam manfi, tengok, dia adalah positif. Dia adalah negatif. Ini positif Ini adalah negatif, ada ma dan ada mustasna minhu. Dia boleh pilih taliban jadi mustasna, dan kalau talibun dia jadi badal kepada mustasna minhu ni. Itu kalau kalam tam manfi lah. Kalau kalam nakis, kalam nakis ni maknanya kalam yang tak ada mustasna minhu. Contohnya apa? Ma najaha illa al-mujtahidu. Maknanya dia perlukan apa? Dia perlukan, dia akan jadi, i'rab dia akan jadi apa yang ayat tu perlukan. Contohnya apa? Ma najaha, tidaklah berjaya illa al-mujtahidu, kecuali orang yang bersungguh-sungguh. Jadi siapa yang fa'il kepada ni? Tak ada. Jadi dia sebagai fa'il. Sebab apa? Dalam jumlah dekat sebelum dia ni adalah perlu fa'il. Ini yang apabila ghairah lah. Tadi kita ada baca. Okey. Jadi kita tengok kat sini. La'iba at-tullabu illa taliban. Okey, taliban ni dia mustasna. Sebab apa dia mustasna? Sebab dia jatuh setelah huruf istisna. Jadi dia dibaca nasab. Okey, tanda nasab dia tu adalah fathah. Sebab apa tanda nasab dia adalah fathah? Sebab isim mufrad taliban, dia mustasna. Okey, jadi dekat sini ada latihan, ada latihan sikit. Dia kata ada dalam 9 latihan. Lepas tu dia kata kat sini cari mustasna dia. Okey, hazina. Okey, yang pertama hazina ar-rijalu. Ar-rijalu jadi fa'il. Lepas tu ada adatul istisna, ada huruf istisna. Okey, jadi ni mustasna minhu lah. Okey, ini jadi mustasna. Ini kena ni lah, sebab ini kalam tam, ada mustasna minhu dan positif. Jadi dia kena nasab illa hamdana.
Okey. Jadi lepas tu kita akan masuk untuk level yang keempat Level yang keempat pula. Kita dah lepas 2 level, level 2 dan 3. Level 1 pun kita belajar sikit je Okey. Jadi dekat untuk level yang ni dia adalah bab apa ni? Bab munadak lah. Bab munadak. Munadak ni maknanya apa? Benda yang dipanggil. Inilah munadak. Makna dia je lah. Jadi munadak ni apa? Munadak ni dia kata kat situ, munadak ni adalah isim yang jatuh setelah huruf nida. Pertama sekali kita kena tahu yang dia ni adalah isim. Dan isim ni dia jatuh setelah huruf nida. Contohnya apa? Dekat bawah ada tu adalah huruf-huruf nida lah. Ada hamzah, a, wa, ai, ayah, haya, lepas tu ada ya. Okey, lepas tu lagi satu dia ada kasih keterangan huruf nida a dengan ai untuk munadak dekat, maknanya kita nak panggil orang yang dekat. Kalau untuk sedangkan a, ayah dan haya untuk munadak jauh. Kalau orang tu jauh kita panggil pakai a, ayah dengan haya. Lepas tu kalau huruf nida untuk ya, boleh untuk keduanya. Maknanya kalau huruf nida tu ya, bolehlah kedua-duanya. Kalau huruf nida untuk wa tu untuk nubah ratapan. Okey, lepas tu yang lagi satu dia ada kasih keterangan lagi, munadak ni ada 5, iaitu mufrad alam, nakirah maksudah, nakirah ghair maksudah, mudhaf dan syibhul mudhaf. Baiklah. Okey, pertama mufrad alam. Mufrad alam ni apa? Maknanya isim-isim yang jatuh setelah huruf nida ni dia ada jenis mufrad alam lah. Maknanya dia menggunakan nama. Nama orang ke lepas tu kalau nakirah maksudah ni dia bukan dengan nama tapi dengan panggilan. Contoh macam cikgu ke ataupun doktor. Asalkan tu bukan nama, pelajar ke, ustaz ke, itu nakirah maksudah. Maknanya senang cerita, kalau nakirah maksudah ni dia orang panggil isim nakirah. Pertama dia kena nakirah dan maksudah, maknanya dah dimaksudkan, maknanya kita dah maksudkan siapa yang nak panggil tu. Kalau nakirah ghair maksudah pula, dia kalau nakirah maksudah dia dah confirm siapa kita nak panggil. Tapi kalau nakirah ghair maksudah ni macam kita tak pasti nak panggil siapa. Contohnya macam tilmizatan. Tilmizatan tu maknanya taliban lah, pelajar. Jadi kalau kita nak panggil ni, kalau kita mestilah standard, mesti kita tahu kita nak panggil siapa, betul tak kan? Contohnya macam saya kalau nakirah maksudah, contoh ada ramai-ramai kan pelajar, ada ustaz tengah cakap. Lepas tu ustaz cakap, ya tilmizatu kum, wahai pelajar berdiri. Ustaz, maknanya ustaz tu dah tahu ustaz tu nak panggil pelajar siapa, dan pelajar tu tahu yang ustaz tu ustaz tu panggil dia. Bukan pelajar lain. Mungkin dengan cara ustaz tu tunjuk pelajar tu ke, pandang pelajar tu ke. Tapi contoh kalau macam kita dekat dalam satu madrasah dan kita terjatuh tak boleh jalan, tapi tak ada orang pun dekat situ. Lepas tu kita panggil, ya tilmizatan, wahai pelajar. Jadi maknanya dekat sini umum. Tak kiralah siapa pun yang datang, yang penting dia adalah pelajar. Macam tu. Ataupun kalau contoh yang senang lagi, orang buta lah. Orang buta ni dia standard memang tak tahu dia nak panggil siapa. Kalau nak panggil nama orang tu mufrad alam, tapi kalau nak panggil yang pakai nakirah ghair maksudah ni, jadilah macam tu, ya tilmizatan, ya tilmizatan. Okey. Tu beza dia lah. Lepas tu selepas dia ada yang jenis mudhaf, maknanya dia punya mustasna tu, dia punya munadak tu mudhaf. Contohnya apa? Ya talib ilmin.
wahai pelajar ilmu. Talibatu mudhaf, ilmi tu mudhaf ilaih. Lepas tu yang lain satu ni syibhul mudhaf. Syibhul mudhaf ni maknanya macam mudhaf tapi bukan. Makna dia macam mudhaf tapi bukan mudhaf. Contohnya apa? Ya muhsinan ilal ghairi. Jadi muhsinan ni dia sirah isim fa'il. Dia sirah isim fa'il. Okey. Jadi dia punya keterangan dia macam mudhaf tapi bukan. Syibhul ni maknanya menyerupai makna syibhul ni maknanya menyerupai mudhaf. Sebab apa? Maknanya dia macam mudhaf tapi bukan mudhaf. Contohnya apa? Ya tali'an jabalan. Contoh-contoh lainlah, wahai pendaki bukit ataupun pendaki gunung. Ya tali'an jabalan. Okey. Okey, kalau kita tengok salah satu contoh dia, ya tali'an jabalan. Tali'an ni adalah dia adalah sirah ismul fa'il lah. Dia macam contoh macam ni jugalah, wahai pendaki gunung. Dia macam mudhaf ilaih. Pendaki gunung, tali'an jabalin, boleh je. Tapi kalau syibhul mudhaf ni dia macam mudhaf ilaih tapi bukan. Jadi dia punya i'rab kena mansub lah. Okey, lepas tu kita tengok dekat bawah dia pula. Dekat bawah dia pula adalah huruf nida. Dia kata huruf nida yang sering digunakan adalah ya. Memang standard lah. Memang kita kalau tengok macam cerita-cerita Arab ke, kan, kebanyakan orang pakai ya. Jadi betul lah, memang munadat untuk huruf nida ni dia adalah kata seruan lah. Kata seruan untuk kita panggil. Okey, jadi dia ada terangkan kat situ, huruf nida yang sering digunakan adalah ya. Kat Al-Quran pun sama. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhal muslimina, ya ayyuhallazina kafaru. Semua pakai, kebanyakannya ya ayyuha lah. Ya ayyuha ni macam mana pula? Nanti kita tengok. Okey. Lepas tu dia kata pasal mufrad alam pula. Mufrad alam dia munadak yang berupa isim alam yang tidak mudhaf ataupun syabih bil mudhaf. Syabih bil mudhaf ni maknanya syibhul mudhaf lah. Serupa mudhaf. Okey. Jadi kalau untuk isim alam ni, pertama sekali dia tak boleh mudhaf ilaih. Macam mana isim alam mudhaf ilaih? Contohnya apa? Macam Abu Bakrin ke, yang jadi mudhaf ilaih lah, isim alam nama orang Abu Bakar. Baiklah. Okey, kalau untuk dan dia tak boleh mudhaf dan syibhul mudhaf lah. Menyerupai mudhaf. Maka hukum dia apa? Hukum dia dimabnikan atas tanda rafa'nya isim tersebut sebelum menjadi munadak. Okey. Jadi kalau dia punya ni mufrad alam, dia jadi mabni. Dia jadi mabni memang tak akan berubah. Tapi mabni tergantung tanda rafa' dia. Contoh, kalau yang mufrad alam tu isim mufrad, dia kena ni lah, dengan dhammah lah. Kalau untuk tasniah dengan alif nun. Kalau untuk jamak dengan waw nun. Dengan jamak muzakkar salim dengan waw nun lah. Semua pakai tanda rafa'. Dia jadi mabni atas tanda rafa'. Contoh dia apa? Dekat bawah tu dia ada kasih contoh, ya Zaidu, ya Zaidani, dan juga ya Zaiduna, dan juga ya Hindatu. Jadi kalau kita tengok dekat situ memang apa ni lah, memang semua tanda rafa' ada. Okey.
Lepas tu dekat bawah dia pula dia menerangkan pasal nakirah maksudah. Okey, isim nakirah yang jatuh setelah huruf nida dan sengaja ditentukan. Itu takrif nakirah maksudah. Hukum seperti mufrad alam, hukum dia macam mufrad alam, sama. Kena mabni atas tanda rafa'. Okey. Lepas tu contohnya apa? Ya talibu lah. Lepas tu yang bawah sekali tu nakirah ghair maksudah. Mudhaf dan syabih bil mudhaf hukumnya adalah dinasabkan. Nakirah ghair maksudah ni yang macam saya cakap, yang tak ditentukan lah. Yang tak confirm nak panggil siapa. Okey. Dan mudhaf dan syabih bil mudhaf hukum dia adalah nasab. Okey. Jadi saya tengok ada lagi satu keterangan dia. Jadi kalau bahasa Melayu ni memang kerap kita guna wahai. Wahai ni macam bahasa yalah bahasa orang dululah. Okey. Jadi dia ada catatan dekat situ dekat atas tu. Baiklah, dia ada catatan. Okey, catatan dia apa? Okey, dia ada bagi tahu yang munada. Okey, yang kita tahu munada ni adalah nakirah kan. Tapi kalau munada dia ada alif lam, contoh ada munada ada alif lam, dia mesti didahului oleh ya ayyuha ataupun ayyatuha. Maknanya selepas ya tu ada, maknanya kalau munada dia tu ada alif lam, sebelum isim tersebut kena tambah dulu ayyuha ataupun ayyatuha. Ni dekat Al-Quran memang banyak lah. Ya ayyuhal muslimuna, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ada juga. So memang banyak lah dekat Al-Quran. Memang insya-Allah memang tuan-tuan dan puan-puan memang setujulah, memang banyak dekat Al-Quran. Contohnya ya ayyuhal muslimuna, ya ayyuhar rajulu, tengok ada alif lam. Cuma beza dia lah. Beza dia ayyuha tu untuk muzakkar, ayyatuha untuk muannas. Okey, contoh lepas tu dia ada bagi tahu kat situ munada yang menunjukkan ratapan yang pakai wa tu disebut nudbah. Contoh dia apa? Wa ra'sah. Aduh kepalaku, macam itulah. Tapi ini memang tak perlu keterangan yang lebih lah. Kita cuma kena faham mufrad alam, nakirah maksudah, ghair maksudah, mudhaf dan juga syibhul mudhaf. Lepas tu bawah sikit tu ada table. Table ni macam biasa dia untuk huraian lah. Contohnya apa? Ya Khalidu. Ya ni dia huruf nida. Khalidu ni munada. Dan kalau kita nak tahu dia, kita kalau nak bagi tahu yang dia munada, kita kena tahu, bagi tahu sekali jenis munada ni jenis apa? Mufrad alam ke, nakirah maksudah ke, ghair maksudah ke. Tapi ni mufrad alam. Jadi dia punya i'rab macam mana? Dia dimabnikan dhammah kerana isim mufrad. Kalau isim tasniah dimabnikan alif kerana isim tasniah. Okey. Jadi yang mana dekat munada ni dia semua apa ni lah, memang banyak huruf. Huruf dia ada ya, kalau lagu dia wahaya ya ai ni kalau untuk apa ni lah, huruf-huruf menanda. InsyaAllah petang nanti pun kita akan ulang. Okey. Jadi ini adalah pelajaran pertama untuk level yang keempat lah, yang mana memang minggu ni memang agak laju. Dan bagi tuan-tuan dan puan-puan, walaupun masih lagi kurang kefahaman, tak apa, saya nasihatkan untuk kekalkan level lah. Ataupun kalau nak keterangan yang lebih lanjut daripada ni,
boleh tengok siri-siri kita yang sebelum ni. Itu memang saya dan bersama Ustaz Agong terangkan benda tu. Terangkan mata pelajaran tu. Jadi agak jelas sikit lah. Kalau sekarang ni kita hanya mengulang, jadi ulang ni kita akan cepat-cepat sikit. Jadi dia akan, walaupun bila dia mufrad alam kan, dia akan dimabnikan atas tanda rafa' dia. Tanda rafa' isim tersebut. Cuma setiap kali, cuma satu je. Dia sebenarnya senang je kalau kita nak bagi tahu dia ni i'rab dia apa. Tapi cuma satu je susah. Kita kena faham. Sebab contoh kalau ya Khalidu, kenapa ya Khalidu tak letak Khalidun kan? Sebab dia jadi mabni. Sebab dia jadi mabni, jadi ya Khalidu, tak ada letak tanwin. Lepas tu jadi insya-Allah kita akan apa ni lah, kita akan check balik yang mana sebelum ni kita dah belajar daripada bab level 3. Jadi mafhum mutlak lah semalam. Jadi zaraf, pertama sekali hari ni zaraf kita belajar. Zaraf zaman dengan makan. Yang mana zaraf zaman ni keterangan waktu dan makan ni adalah keterangan tempat. Kemudian kita ada juga belajar hal hari ni Hal menunjukkan keadaan. Hal ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, zaraf ataupun isim majrur. Lepas tu kita juga ada belajar tamyiz. Kita juga ada belajar tamyiz juga Ada tamyiz nisbat dengan tamyiz zat. Jadi ini semua adalah isim-isim yang mansub lah. Semua i'rab dia nasab. Dan kebanyakannya digelar sebagai maf'ul lah. Ataupun dalam bahasa Arab dia mansubat, benda-benda yang dinasabkan. Okey. Dan yang keenam mustasna minhu. Daripada apa ni lah, daripada zaraf zaman dengan makan sampai mustasna minhu, lepas tu mustasna minhu. Dan untuk bab yang terakhir kita adalah bab munada. Munada ni panggilan-panggilan lah. Jadi insya-Allah kita stop sampai sini dulu untuk hari ni. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lah. Dan besok akan adakan ujian macam biasa pada waktu yang biasa. InsyaAllah dalam lepas zuhur, dalam pukul 3 hari Sabtu besok. Itu saja untuk pelajaran Nahwu kita pada pagi ini. InsyaAllah saya akan serahkan kepada Ustaz Farid untuk menjelaskan ataupun untuk sambung lagi pengajian tasrif pada buku tasrif dan ilal al-fatih. Okey, insyaAllah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dawir Al-Mirwah. Alhamdulillah, kita dalam sambungan fi'il pada level yang ketiga yang terakhir hari ini insya-Allah taala. Okey. Fa'alala yufa'lilu dah selesai semalam. Tafa'alala yatafa'lalu sudah, if'al la yaf'alu pun sudah, af'al la yaf'alu mubalaghah dan juga mujarradus sifat dah sudah belajar function dia. InsyaAllah hari ini semua ni yang kita belajar pada hari ini dan juga semalam, wazan ini adalah jarang-jarang digunakan. Jarang-jarang. Tuan-tuan jangan memanglah berbelit lidah sebab dia jarang-jarang digunakan. Okey. Hari ini insyaAllah ada masih berbaki 3 lagi. Kita lihat if'an lala yaf'an lilu, if'an wala yaf'an wilu, if'alalla yaf'alillu. Sebelum kita masuk lebih panjang, kita lihat terjemahan terlebih dahulu. If'an lala yaf'an lilu adalah ihran jama yahran jimu, iaitu berkumpul. Sebab selalu perkataan ni jarang guna. Berkumpul menggunakan ijtama'a yajtami'u, itu yang familiar. Ihran jama yahran jimu, perkataan pun
Nak sebut pun payah If'an wala yaf'an wilu. Ini pun susah nak sebut. Ikhrawata yakhrawitu, bergegas, cepat. Selalu orang sebut apa? Asra'a yusra'u, cepat. Okey. Ataupun ajjala yu'ajjilu. Itu yang familiar yang guna Ini ikhrawata yakhrawitu ikhriwatan. Susah nak sebut tu Orang Arab pun mereka suka yang mudah-mudah je. Susah nak sebut tu. Kemudian masdar mim dia muf'awalan mukhrawatan, isim fa'il muf'awilun mukhrawitan. Jadi saya tak sure kalau untuk hafal benda-benda ni sebab dia payah. Yang jarang isti'amal penggunaan dia. Yang perlu diberi penekanan yang teramat sangat adalah yang pelajaran yang sebelum ni. Bukan yang semalam, yang sebelum ni. Hari ni dan juga semalam ini perkataan yang jarang-jarang digunakan. Boleh jadi sebab itu saya tak sarankan. Tapi tuan-tuan nak hafal, tafadhalu, dipersilakan. I'lawata ya'lawitu i'liwatan. Bergantungan dengan bergantung. Mendekap. Susah tu. Okey, if'ala la yaf'alilu itma'anna yatma'innu itmi'nanan. If'ala la itma'anna yatma'innu itmi'nanan. Itu memang selalu guna alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Surah Ar-Ra'd juzuk yang ke-13. Alladzina amanu wa tatma'inna. Dia bukan nun tu, tuan-tuan perlu ingat, nun tu bukan nun taukid. Itulah nun kita panggil atas wazan if'alalla yaf'alillu itma'anna yatma'innu, bukan nun taukid tu. Itu perlu sangat tuan-tuan tahu. Itma'anna yatma'innu itmi'nanan, tuma'ninah, tenang. Mutma'innun itma'inna la tatma'inna mutma'annun. Ishma'azza, jijik ataupun muak. Ishma'azza yashma'izzu. Wa idza dzukirallahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Dalam Quran, wa idza dzukirallahu apa nama? Wa idza dzukirallahu wahdahu ishma'azzat. Dalam Quran ada tu. Makna jijik, yang jengkel. Iqsya'ara, menggigil, gemetar. Iqsya'ara yaqsya'iru. Okey, itu sebelum kita masuk latihan lebih panjang, sama-sama kita mendengarkan dendangan daripada pelajar-pelajar kita. Fal yatafaddalu ma'jurin. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah buka pada muka surat yang ke-64. Kita tengok pada muka surat 64, bab if'an lala yaf'an lilu. Baiklah, insyaAllah. If'an la yaf'an lilu, if'in lalan muf'an lalan, fahuwa muf'an lilun, wa zakamun an lalun, if'an lillah taf'an lil muf'an lalun muf'an lalun. Ihran jama yahran jimu, ihran jaman muhran jaman, fahuwa muhran jimun, wa zaka muhran jamun, ihran jim la tahran jim muhran jamun muhran jamun. Pada bab if'an wala yaf'an wilu. If'an wala yaf'an wilu, if'in walan muf'an walan, fahuwa
مفعول 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 افعل لا تفعل افعل لا تفعل مفعول مفعول افعل لا تفعل مفعول مفعول إخرى وطن إخرويتو إخري وطن إخري وطن مخرى وطن فهو مخرويت مخرويت مخروات إخروي لا تخروي إخروي لا تخروي مخروات مخروات إخروي لا تخروي مخروات مخروات إعلو وطن إعلويتو إعلي وطن إعلي وطن معلو وطن فهو معلويت معلويت معلوات إعلوي لا تعلوي إعلوي لا تعلوي معلوات معلوات إعلوي لا تعلوي معلوات معلوات. InsyaAllah kita buka pada muka surat yang ke-65. Bab if'alalla yaf'alillu. If'alalla yaf'alillu if'illalan fu'allilatan muf'alallan muf'alillun wa zaka muf'alallun if'alilla la taf'alilla muf'alallun muf'alallun if'alilla la taf'alilla muf'alallun muf'alallun itma'anna yatma'innu itminanan tuma'ninatan mutma'annan mutma'innun wa zaka mutma'annun itma'inna la tatma'inna mutma'annun mutma'annun itma'inna la tatma'inna mutma'annun mutma'annun ishma'azza yashma'izzu ishmi'azan shuma'zizatan mushma'azzan mushma'izzun wa zaka mushma'azzun ishma'izza la tashma'izza mushma'azzun mushma'azzun ishma'izza la tashma'izza mushma'azzun mushma'azzun ikhsha'arra yakhsha'irru ishraran tusha'riratan musha'arran musha'irrun wa dhaka mukhsha'arrun ikhsha'irra la takhsha'irra mukhsha'arrun mukhsha'arrun ikhsha'irra la takhsha'irra mukhsha'arrun mukhsha'arrun. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus kita pergi ke latihan. Latihan yang pertama tuan-tuan lihat pada muka surat 65, ihran jama at-talibuna fil maidan. Iaitu ihran jama. Apa makna ihran jama? Berkumpul. Pelajar-pelajar berkumpul fil maidan, di padang. Ihran jama fi'lul madhi. Selalu kita panggil ijtama'a pun dah cukup dah. Cuma penggunaan ni jarang-jarang. Yang kedua, hadzal ba'iru, unta ini adalah cepat. Mukhrawwitun ismul fa'il. Okey, mukhrawwitun ismul fa'il. Kemudian yu'lawwitu, ya'lawwitu, ya'lawwitu ar-rajul al-ba'ira. Apa maksudnya? Lelaki itu bergantung kepada unta. Ya'lawitu al-fi'lul mudhari'. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Okey, tatma'innu adalah fi'lul mudhari'. Jelas nombor 4 tu. Nombor 5, wa idza dzukirallahu
وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. Okay, اشمأزت فعل الماضي. Nombor 6, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha' وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Jelas taqsha'iru fi'lul mudhari'. Okey. Alhamdulillah, setelah selesai kita level yang ketiga, hari ini kita masuk level yang keempat dengan wajah baru, semangat yang baru. Okey, pada muka surat 66. Walaupun fi'il sulasi mujarrad, fi'il 3 huruf yang telah berlalu pada level yang pertama ataupun kedua sebelum ini, cuma sedikit kelainan di sini adalah fi'il di sini ada fi'il sahih yang mana yang fi'il tersebut adalah fi'il lazim. Bukan fi'il lazim, tetapi fi'il hari ini ada fi'il yang kita nak bincangkan muka surat 66, fi'il sahih, kemudian fi'il sulasi tapi mudha'af. Kemudian di sana juga pada muka surat 68, 69 ada fi'il sulasi mujarrad 3 huruf, ada fi'il ajwaf, fi'il naqis. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari sama-sama kita dengarkan dendangan lagu tasrif atas wazan fa'ala yaf'ulu, fi'il sahih, bermaksud tidak ada huruf illat, yang mana bina yang tidak mengikuti wazan seperti ini adalah fi'il ajwaf, ya, naqis ya, misal dan lafaz yang kita akan bincangkan selepas ini. Tuan-tuan hanya fokus kepada fi'il sahih sahaja, insya-Allah taala. Sebelum kita masuk latihan, sama-sama kita mendengar dendangan tasrif daripada pelajar-pelajar. Falyatafaddalu mashkurin. Okay, insyaAllah kita akan mulakan wazan fa'ala yaf'ulu bina sahih. Fa'ala yaf'ulu fa'alan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun bazala yabzulu bazlan wa mabzalan fahuwa bazilun wa dhaka mabzulun وابذل لا تبذل مبذل مبذل وابذل لا تبذل مبذل مبذل بسط يبسط بسطا ومبسطا فهو بسط وذاك مبسوط وبسط لا تبسط مبسط مبسط وبسط لا تبسط مبسط مبسط بطل يبطل بطلانا ومبطلا فهو بطل وذاك مبطل ابطل لا تبطل مبطل مبطلون ابطل لا تبطل مبطل مبطلون بلغ يبلغ بلوغا ومبلغا فهو بالغ وذاك مبلغ ابلغ لا تبلغ مبلغ مبلغون ابلغ لا تبلغ مبلغ مبلغون حسد يحسد حسدا ومحسدا فهو حاسد وذاك محسود أسد لا تسد محسد محسد أسد لا تسد محسد محسد حشر يحشر حشرا حشرا ومشرا فهو حشر وذاك مشهور أشر لا تحشر محشر محشر أشر لا تحشر محشر محشرون حصل يحصل حصلا ومحصلا فهو حصل وذاك محصول أحصل لا تحصل محصل محصل أحصل لا تحصل محصل محصل
Hakama yahkumu حكما ومحكما فهو حكيم وذاك محكوم احكم لا تحكم محكم محكم حكم لا تحكم محكم محكم خرج يخرج خروجا ومخرجا فهو خارج وذاك مخرج اخرج لا تخرج مخرج مخرج اخرج لا تخرج مخرج مخرج نصر ينصر نصرا ومنصرا فهو نصير وذاك منصور انصر لا تنصر منصور منصور انصر لا تنصر منصور منصور. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, hari ini kita lihat pada muka surat yang ke-66. Kita lihat muka surat 66. Kita lihat terjemahan terlebih dahulu. Fa'ala makna melakukan, bazala yabzulu makna mendermakan, membelanjakan. Membelanjakan, menggunakan, mendermakan. Basata yabsutu menghamparkan, membentangkan. Batala yabtulu makna batal. Balagha yablughu sampai, hasada yahsudu dengki, hasyara makna mengumpulkan. Sebab itu isim zaman dan juga isim makan. Mahsyar, yaumul mahsyar, hari berkumpulnya manusia. Sebab apa? Mahsyar tu kita tengok pada kolom yang second last, jadi mahsyarun. Hasyara yahsyuru hasyran wa mahsyaran fahuwa hasyirun wa dhaka mahsyurun uhsyur la tahsyur mahsyarun mahsyarun uhsyur la tahsyur mahsyarun mahsyarun. Nampak? Mahsyarun. Mahsyar adalah yaumul mahsyar, tempat berkumpul ataupun masa berkumpul. Di akhirat nanti bangun pada kubur semua. Hasala yahsulu makna dapat ataupun berhasil dapat. Hakama yahkumu maknanya memutuskan ataupun menghukum. Okey, kharaja yakhruju keluar, nasara yang suruh menolong. Tuan-tuan lihat pada muka surat 66 ini diletakkan semuanya masdar. Masdar letak daripada fa'lan sampailah nasran. Tak diletakkan ruangan kolom yang kosong. Kerana nak bagi tahu kepada kita, nak mengajarkan kepada kita satu petunjuk yang sangat penting dalam muka surat ini, iaitu masdar untuk fi'il sulasi tidak decentralizekan. Boleh? Jelas Tuan-tuan lihat fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar mimi, ismul fa'il, ismul maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan. Itu semua telah decentralizekan. Datanglah macam mana pun begitulah keadaan dia, melainkan dalam satu situasi, iaitu ismul masdar. Kerana ismul masdar untuk fi'il sulasi, untuk fi'il 3 huruf, tidak ada satu kaedah pun yang decentralizekan, yang diseragamkan, melainkan semuanya adalah sima'i. Tidak boleh qiyasi, tidak boleh diqiyaskan. Semua adalah sima'i. Jelas? Okey, sekarang kita terus lihat kepada latihan. Ya bazulul mujahidun amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang berjuang, pejuang-pejuang telah membelanjakan harta mereka di jalan Allah. Telah menggunakan harta mereka di jalan Allah, mengorbankan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bazala yabzulu adalah fi'lul mudhari'. Perkara yang kedua, ubsut wa yadaika. Yadaika di maf'ulun bih, ka di mudhafun ilaih. Dari segi i'rab. Ubsut daripada basata yabsutu bastan wa mabsatan. Jelas ya, ubsut adalah fi'lul amr. Kamu hamparkanlah dua tangan kamu. As-sihru batilun, nombor 3 As-sihru batilun. Batilun daripada batala yabtulu butlanan wa mubtalan fahuwa batilun wa dhaka mabtulun. Batilun adalah ismul fa'il. Jelas? Nombor 4, ana arju bulugha risalati, aku mengharapkan akan sampai risalah aku, surat aku ni. Sampai surat aku ni ke mana? Ke mak aku dengan sesegera yang mungkin. Bulugha daripada balagha yablughu bulughan wa mablaghan.
Jadi bulugh adalah ismul masdar daripada balagha yablugh. Jelas? Seterusnya nombor 5, la tahsud akhaka, jangan kamu dengki kepada saudara kamu. Fi'lun nahi, fi'l nahi. Nombor 6, yujma'un nasu yaumal qiyamati fil mahsyar, dikumpulkan manusia semuanya pada hari kiamat nanti fil mahsyar, di padang mahsyar, iaitu mahsyar adalah ismul makan. Dikumpulkan manusia pada hari kiamat nanti di mana? Fil mahsyar, pada tempat berkumpul, tempat lapang berkumpul. Nombor 7, lan yahsul talibul ilmi 'ala najahi, tidak akan mendapat, pelajar yang berilmu tidak akan mendapat kejayaan. Penuntut ilmu tidak mendapat kejayaan. Nampak? Tidak beroleh kejayaan. Lan yahsulu, yahsul adalah fi'lul mudhari'. Nombor 8, ala bil jiddi wad du'a. Bukan. Lan yahsul talibul ilmi 'ala najah, pelajar ilmu tidak akan beroleh kejayaan illa bil jiddi wad du'ai, melainkan dengan kesungguhan dan juga dengan doa. Boleh? Ayat tak habis tu. Hasala yahsulu selalunya ada ala. Hasala yahsulu ala. Okey. Nombor 8, as-sariqu mahkumun biqat'i yadihi, pencuri telah dihukum dengan dipotong tangannya. Mahkum telah dihukum, ismul maf'ul daripada hakama yahkumu, hukman wa mahkaman. Okey. Nombor 9, kharaja tajiru ila suq, kharaja fi'l al-madi, telah keluarlah peniaga ke pasar. Nombor 10, ala inna nasrallahi qarib. Dalam surah tu apa ni? Dalam surah As-Saff juz 28. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Nasra adalah ismul masdar daripada nasara yansuru, nasran wa mansaran, fa huwa nasirun wa dzaka mansurun. Okey. Seterusnya kita lihat pada muka surat yang ke-67. Fa'il ni juga fa'il yang pelajar kita selalunya lemah. Di atas apa? Kealpaan dan juga kelalaian mereka anggap fa'il sulasi ni semua mudah, 3 huruf mudah. Tidak, fa'il mudha'af sedikit berbeza. Sebelum kita mendendangkan lagu, sama-sama kita melihat dahulu di sudut terjemahan. Madda yamudu mana memanjangkan, batha yabusu bertebaran, menyiarkan, menghamburkan, bertebaran. Barra yaburu berbuat baik, berbakti, balla yabulu membasahi, hab naikkan haji, hadda yahudu menggalakkan, memotivatekan, memotivasikan. Dalla yadullu dalalatan menunjukkan, hazza yahuzu menggoncang, menggerakkan, menggoncang. Okey. Fi'il amar boleh dibaca dua, sama ada fakkul idgham ataupun bil idgham. Bi fakkil idgham ataupun dengan idgham. Apa maksud fakkil idgham? Fakkil idgham maksudnya lepaskan idgham. Jadi madda yamudu maddan, maka fi'il amar dia adalah mudda, itu dengan idgham. Kalau tidak dibaca dengan apa? Dibaca dengan umdud. Jelas? Fi'il nahi boleh dibaca dengan la tamdud ataupun la tamudda. Okey. Jelas Ini mana fi'il nahi dan juga fi'il amar boleh diletakkan dengan idgham ataupun fakkul idgham, iaitu dilepaskan idgham, tidak diidghamkan. Okey, sama-sama kita lihat pada muka surat 67. Kita dengar tendangan daripada pelajar-pelajar kita. Falyatafaddalu mashkurin. Baiklah, kita akan buka pada muka surat yang ke-67, bab
Fa'ala yaf'ulu bina mudha'af. Madda yamuddu maddan wa ma maddan fahuwa maddun wa dhaka mamdudun muddalata mudda ma maddun mi maddun muddalata mudda ma maddun mi maddun. Basa yabuthu basan wa ma basan fahuwa basun wa dhaka mabsusun busalata busa ma basun mi basun busalata busa ma basun mi basun. Barra yaburu barran wa ma barran fahuwa barrun wa dhaka mabrurun burralata burra ma barun ma barun burralata burra ma barun ma barun. Balla yabullu ballan wa ma ballan fahuwa ballun wa dhaka mablulun bullalata bulla ma ballun ma ballun bullalata bulla ma ballun mi ballun. Jabba yajubu jabban wa ma jabban fahuwa jabbun wa dhaka majbubun jubbalata jubba ma jabbun ma jabbun jubbalata jubba ma jabbun ma jabbun. Jarra yajurru jarran wa ma jarran fahuwa jarrun wa dhaka majrurun jurralata jurra ma jarrun ma jarrun jurralata jurra ma jarrun ma jarrun. Hajja yahujju hajjan wa ma hajjan fahuwa hajjun wa dhaka mahjujun hujjalata hujjama hajjun ma hajjun hujjalata hujjama hajjun ma hajjun. Hadda yahuddu haddan wa ma haddan fahuwa haddun wa dhaka mahdudun hudalata hudda ma haddun ma haddun hudalata hudda ma haddun ma haddun. Dalla yadullu dalalatan madallan fahuwa dallun wa dhaka madlulun dullalata dulla madallun madallun dullalata dulla madallun madallun. Hazza yahuzu hazzan wa ma hazzan fahuwa hazzun wa dhaka mahzuzun huzzalata huzza ma hazzun ma hazzun huzzalata huzza ma hazzun ma hazzun. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung kita punya latihan ni pada minggu depan. Sebelum tu saya nak terangkan sikit untuk fi'il madhi, fi'il mudhari' dan juga fi'il nahi. Dua ni saya akan sentuh mengenai fakul idgham dan juga idgham. Okey. Kita lihat sebelum menutup tirai majlis kita pada pagi yang mulia ini. Okey, ini adalah kita panggil fakul idgham. Fakul idgham makna apa? Dilepaskan idgham. Makna tidak diidghamkan. Di sini makna bil idgham. Okey? Bil idgham dengan cara idgham. Jelas. Kita ambil contoh madda. Madda yamuddu. Dilepaskan idgham jadi yamdudu. Betul? Yamdudu. Ni fi'il mudhari'. Tapi dengan idgham kita akan baca dengan yamuddu. Boleh? Dal ini kita matikan, dal yang pertama kita matikan, kemudian dal yang kedua masuk pada dal yang pertama, dal yang kedua masuk pada dal yang pertama, maka jadilah huruf ini disabdukan yamuddu. Okey, ini nama dia fakul idgham, ni idgham. Okey. Cuma bila buat fi'il amar macam mana ya? Buat fi'il amar, tuan-tuan lihat. Okey. Okey. Tengok Dia ada step dia. Kalau buat fi'il amar. Ini fi'il amar. Ada step dia. Apa dia? Yang pertama matikan. Bukan mati, buang. Step pertama, buangkan huruf mudhara'ah. Cancelkan huruf mudhara'ah. Kemudian pluskan dengan alif. Sebab apa plus dengan alif? Sebab apa? Sebab huruf yang bila kita dah buang ya, huruf mim ni mati, huruf pertama tak boleh baca, kena tambah alif. Kemudian step yang kedua yang tuan-tuan perlu tahu untuk fi'il amar ini adalah matikan huruf akhir. Matikan huruf akhir. Ini step dia. Kena ingat step dia. Jadilah umdud. Jadi apa? Jadilah umdud.
Jelas? Okey. Untuk bil idgham sama dua step juga. Macam mana ya? Step yang pertama untuk ini, step yang pertama adalah buangkan huruf mudhara'ah. Cancelkan huruf mudhara'ah. Jelas? Sebab apa kena cancel? Huruf mudhara'ah ni buang. Nak kena tambah alif tak? Tambah alif tak perlu. Sebab apa? Huruf yang pertama dah berbaris, mim. Step yang kedua adalah fathahkan huruf akhir. Fathahkan akhir. Tuan-tuan kiaskanlah daripada madda yang muddu basa yang besar sampailah ke bawah. Begitulah keadaannya. Jadi macam mana? Jadi mudda. Fathahkan huruf akhir. Jadi mudda. Jelas? Fi'il amar kalau dengan fakul idgham tidak diidghamkan jadi umdud. Kalau di sini jadi mudda. Kalau fi'il nahi tambahlah la depan. La tamudda. La tamudda. Ini la tamdud. La tamdud. Jelas kan nampak? Jelas. Itulah dia. Tuan-tuan yang tak faham lagi, refer banyak kali, tengok video, insya-Allah tuan-tuan akan faham. Ingatlah di sini dua step untuk fi'il amar, di sini juga dua step untuk fi'il amar. Dengan idgham pun dua step, dengan tidak diidghamkan juga dua step. Jelas cuma di sini buang mudhara'ah, di sini pun buang huruf mudhara'ah. Cuma di sini plus alif, di sini tak perlu plus alif. Kerana apa plus alif? Kerana huruf yang pertama mati iaitu huruf mim. Di sini tak perlu plus alif kerana huruf yang pertama di huruf itu bukan huruf yang mati, huruf dhammah ni. Yang kedua adalah sukun huruf akhir dan di sini adalah fathahkan huruf akhir. Jelas? Cukup sekadar itu pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Insya-Allah selepas 15 minit kita akan bersua kembali untuk sesi selepas 15 minit nanti untuk sesi teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quranul Karim. Tuan-tuan tekanlah butang share, sama-sama kita memanfaatkan pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Tekan butang share untuk kita ramai lagi yang ingin mempelajari nahwu dan juga sharaf dengan cara online yang sangat mudah dan sangat simple. Insya-Allah sekiranya ada terkasar bahasa, saya mohon maaf mewakili juga Ustaz Syahir kita pada sesi yang pertama tadi. Insya-Allah kita akan bersua kembali selepas 15 minit. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.